Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi alhamdulillah pada pagi ini hari Ahad 12 Julai 2020 kita dapat meneruskan muzakarah perbincangan kita dalam kitab Matla'il Badrain. Kitab Matla'il Badrain, kitab Jawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatimi rahimahullahu taala. Jadi alhamdulillah dalam muzakarah kita yang pertama, siri yang pertama dulu kita dah bincang tentang makna definisi korban, kelebihan-kelebihannya. Jadi insya-Allah pada pagi ini Ustaz Ahmad Nawawi akan teruskan pembentangan dia, bacaan kitab Matla'il Badrain dalam bab syarat-syarat pengiraan umur binatang, hayawan-hayawan yang boleh dikorbankan. Jadi kita dah bincang itu tentang binatang yang boleh korban ini dipanggil bahimatul an'am, hayawan korban. Jadi untuk para peserta sekalian, kitab kita ialah kitab Matla'il Badrain. Falyatafaddal mashkuran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dan disyaratkan pada unta hendak ada umurnya 5 tahun masuk kepada 6. Dan pada lembu dan kerbau dan kambing umurnya 2 tahun masuk pada tahun yang ketiganya. Dan pada kibas umurnya setahun atau bersalin 2 gigi hadapannya jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun. Tetapi disyaratkan bersalinnya kemudian daripada 6 bulan. Maka memadai segala binatang yang tersebut itu jantan dan khunsanya dan betinanya. Itulah umur. Umur yang kiraan umur untuk bahimatul an'am, binatang yang nak dikorbankan. Dan disyaratkan bahawa tiada ada aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Maka tiada memadai yang tiada bertelinga dan yang terpotongnya jika sedikit daripadanya sekalipun, dan yang terpotong ekornya atau lidahnya, dan yang gilanya, dan yang gila yang tiada makan rumput jadi kurus, kurang dagingnya, dan yang berkudis jika sedikit sekalipun kerana binasa dagingnya, dan yang baharu beranak kerana jahat dagingnya, dan yang sangat kurus, dan yang buta sebelah yang nyata butanya, dan yang buta keduanya, dan yang nyata sakitnya, dan yang sangat tempang jika hasil tempangnya sebab dibaringkan kerana hendak sembelih atau umpamanya sekalipun. Dan tiada memadai yang bunting seperti barang yang tersebut dalam majmu' ialah yang muktamadnya kerana kurang dagingnya. Khilaf bagi Ibn Rif'ah dipadakan dengan yang bunting. Maka segala aib ini tiada memadai pada udhiyah selama tiada ia bernazar dengan binatang yang sudah ada aibnya. Maka jika berkata ia, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan kambing ini atau ini udhiyah, atau aku jadikan kambing ini udhiyah padahal buta, sakit atau barang sebagainya daripada tersebut, belum sampai umurnya, nascaya memadalah ia dan wajib disembelihkan dia. Jadi wajiblah apabila binatang yang dinazarkan itu sekalipun aib, jadi wajib lah. Tapi kalau nak nak sembelih ataupun korban yang biasa, tak boleh yang ada aib. Tapi kalau dia sudah nazar, binatang itu sudah ada aib, wajib dia sembelihkan juga. Dan memadai diperbuat udhiyah dengan yang tiada bertanduk, dan yang patahnya, dan yang terbelah telinga, dan yang tebuknya jika tiada hilang sesuatu daripadanya, dan yang tiada berekor dan tiada berambing susunya, dan yang tiada bergigi, dan yang patah setengah daripada giginya, dan yang tiada zakarnya,
Ilahnya kerana tiada dimakan akan dia, dan yang dikhasikan 2 bijinya kerana bertambah dagingnya. Tambih satu peringatan kepada syarat binatang yang tidak aib, yang elok, yang cantik tu. Tambih peringatan harus dikhasikan, boleh dikhasikan binatang yang dimakan pada ketika kecilnya, dan haram dikhasikan binatang yang tiada dimakankannya. Itu sedikit tambahan untuk peringatan. Binatang yang aib, yang menjejaskan daging, tidak boleh dibuat udhiyah atau kurban. Kalau kita nak kurban, nak buat udhiyah, mesti binatang itu sempurna, kecuali kalau ada kecacatan yang tidak menjejaskan daging, sebagaimana yang disebut tadilah. Minta Datuk kupas sikit. Alright, tak apa. Ya. Bagi. Ustaz kita dah siap lah kau dah malam ke baca. Betul. Jadi jelas lah. Nah, Ustaz Abdul Qadir. Kecuali saat ni kalau binatang tu ada aib, nazar tunjuk binatang tu baru tak apa. Dan soal lagi kalau tak rasa ada persoalan baru ni mengenai dengan nazar nak makan daging, rasanya supaya kan ada nazar nak makan daging lembu ni tu. Wallahualam. Itu sedikit persoalan yang ditimbulkan baru ni. Sedikit persoalan yang ditimbulkan baru ni, makna bagaimana kita akad jual beli dalam keadaan kita memahami tidak boleh menyebut perkataan udhiyah atau korban. Bagaimana? Baru ni Tuan Syekh kita kata tak boleh kita niat nazar. Kalau niat nazar bukan tak boleh, jadi nazar lah, ataupun syibih nazar. Dalam hukum nazar, dengan kita mengatakan ini binatang korban ataupun ini binatang udhiyah, dengan sendiri jadi wajib untuk dikorbankanlah. Bila jadi wajib, kita kata kesan dia atau implikasi dia, kita tidak boleh berlaku sebagaimana binatang sunat lah. Dia jadikan sebagai binatang nazar, wajib disedekahkan semuanya, tak boleh dimakan. Nah, jadi di antara persoalan yang timbul masa kita nak akad tu, masa kita nak akad, persoalan baru ni bagaimana kita nak akad lembu itu ataupun bahimatul an'am ataupun kambing dan sebagainya tu. Dalam keadaan kita tahu udhiyah tu tidak boleh disebut. Kalau kita tanya baru ni kan, binatang ni binatang apa? Apabila binatang ni untuk apa? Kita kata udhiyah. Ataupun kita kata kambing nak korban, dengan sendiri jadi wajib. Nak akad lah ke mana? Jadi yang saya tengok daripada Hasyiah Baijuri, syarah kepada Ibn Aizi. Jadi Hasyiah tu kata kita kena berhati-hatilah, kerana jumhur ulama mengatakan tak boleh kata gitu. Jadi bahasanya kena berhati-hati. Kalau orang tanya, kita kena hanya kata nak sembelih, nak makan. Masa nak niat untuk kurban tu lah baru kita niat untuk kurban. Boleh ambil tabarruk sebagaimana yang dikata tadi lah. Ada kamera? Ambil ni. Mau soal. Mau soal dalam bab udhiyah. Ada penambah daripada
ahli. Ambil satu-satu binatang. Seko-seko. Seko-seko binatang awak baca. Boleh sambung? Ambil sosok binatang tu. Kita lalu sana itu. Bincang lagi. Okey, kita kembali kepada persoalan pada apa yang kita bincang. Dan disyaratkan pada unta hendak ada umurnya 5 tahun masuk pada 6. 5 masuk pada 6 ni untuk unta sahaja. Ia berbeza dengan dalam bab zakat itu kan. Jadi bab untuk udhiyah ni untuk unta yang umurnya 5 tahun masuk pada 6. Mana sebelum pada tu tidak boleh buat udhiyah lah. Bila ni kita kena jelas ke masyarakat. Dia panggil dalam kitab kata 5 masuk 6. Maksud dia lagu mana? 5 masuk 6. Maksud dia Umur. Ada penjelasan? Tanda-tanda. tak ada 5 tahun masuk ke 6, 2 tahun masuk ke 3. Dia itu ibarat kitab. Jadi ibarat kita kapur ni lagu mana? Nak suruh faham bahasa dia tu. Itu 2 tahun masuk. Maksudnya umur unta tu kita pera dia tu start daripada dia umur betul-betul 5 tahun. Mana tak stick kurang daripada 5 tahun. 5 masuk ke 6. Mana tak boleh kurang daripada 5 tahun. Kena genap bulannya, harinya. Tu untuk unta. Yang baki selain daripada unta, lembu, kerbau dan kambing umurnya 2 tahun. Masuk pada tahun yang ketiganya. Lembu, kerbau dan juga kambing. Biri-biri cerita lain. Lembu, kerbau dan kambing 2 tahun, cukup 2 tahun masuk pada tahun ketiga. Tu hak. Lepas tu dia sebut lagi tentang tanda-tanda lain daripada itu tu umur. kibas. Kita sekilas. Dan yang kibas. Kibas ni termasuk bawah kibas juga, biri-biri lah kalau tempat kita ni. Dan pada kibas umurnya setahun, 1 tahun atau bersalin 2 gigi hadapannya. Berbeza dengan kibas. Atau biri-biri ini dia lain sikit daripada lembu, kerbau dan juga kambing. Kambing masuk dalam kumpulan lembu, kerbau. Tapi biri-biri ini hanya setahun sahaja. 1 tahun ataupun setahun masuk umurnya setahun atau bersalin 2 gigi. Umur setahun tak apa dah. Ataupun tak sampai setahun pun bersalin gigi hadapannya. Gigi arnak kita panggil. Gigi depan. Jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun. Sekalipun tak sampai setahun. Syarat dia tak ni sampai setahun. Tapi kalau tak sampai setahun pun boleh. Dengan syarat gigi dia gugur. Bersalin gigi hadapan. Tetapi syarat juga tak sampai setahun pun disyaratkan bersalinnya kemudian daripada 6 bulan. Syarat melepasi 6 bulan lah. Kalau sebelum 6 bulan gugur dah, cabut salin dah kulit, salin dah gigi, tak boleh. Tak. Maka memadai segala binatang yang tersebut. Ada segala binatang yang tersebut tu termasuk atas lagi. Ada unta, 5 masuk 6, lembu, kerbau, kambing, 2 masuk 3 dan juga kibas atau biri-biri ni setahun ataupun kurang setahun pun boleh. Syaratnya bersalin gigi. Tapi syarat dia biri-biri ni bersalin dia tu umur dia melepasi 6 bulan lah. Mana semua tu binatang yang tersebut tu jantan dan khunsanya dan betina, termasuk semua jenis. Tak kira jantina, jantan betina, khunsa pun. Boleh juga.
Maknanya semua jenis binatang boleh korban. Boleh korban. Kecuali hamil. Itu masuk dalam aib lah. Adakah hamil tu haid? Cuba tengok dalam kitab. Tengok mausu'ah. Saja bu. Dalam bab aib udhiyah syarat dia. Sebabnya kita beli dah kambing, tiba-tiba bini 2 ekor tu jadi ngandut macam lagu mana? Adakah kita kena batal korban ke tak ya? Atau kita beli lembu, tak tahu pun dia ada baby. Tiba-tiba lembu ngandut nak kita tukar kan nak gelak ni. Itu macam mana? Kita ambil pandangan Ibn Rifa'ah lah. Kalau sini Baca buku dalam. tengok dalam tu. Kalau sini Ibn Rifa'ah kata boleh Ibn- dipadakan. Tapi mengikut hak ni tak boleh kan? Betul, pasal benda-benda hak begini kena jelas lah. Kalau tidak jadi timbul masalah. Jelas kasih keterangan itu. Boleh. Tengok dia. Dia isu-isu hak aib ni banyak orang nanya ni. Patut tanduk. Lengo global. Jadi hak tu kena nyata lah sikit. Baca sosok dia punya Okey. syarat-syarat tu. Biar kita berjelas ke ahli bicara kita ni. Syarat-syarat binatang korban. Okey, masuk pada syarat-syarat binatang korban. Syarat-syarat maksudnya binatang yang sempurna. Binatang yang selamat daripada aib segala cacat. Terhindar, terselamat daripada segala aib. Kita tengok syarat-syarat bagaimana. Adakah hanya dengan aib tidak boleh sembelih atau bagaimana? Kita tengok syarat-syarat dia. Dan disyaratkan bahawa tiada ada aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Jelas teksnya. Nah, tiada ada aib yang mengurangkan. Syarat aib tu tiada aib yang mengurangkan sesuatu daripada yang dimakan daripadanya. Maka penjelasannya, maka tiada memadai yang tiada telinga. Telinga tu tak ada. Tak. Tiada memadai, tak boleh binatang yang tiada telinga. Dan yang terpotongnya. Tak. Tadi tak ada telinga, asalnya tak ada telinga, ni terpotong. Tak. Macam mana? Tersepit potong, terpotong telinga. Jika sedikit daripadanya sekalipun, bukanlah habis 100%, tapi sikit pun tak boleh juga. Dan yang terpotong ekornya, nak ekor tak ada kerana terpotong, terkerak, nak tersepit, cabut ekor, nah. Atau lidahnya, samalah, terpotong lidah. Dan yang gila, bagaimana gila yang bagaimana? Gila yang tiada makan rumput. Dia panggil gila juga. Gila tak makan rumput. Jenis gila dia, gila tak makan rumput. Jadi kurus. Kurang dagingnya. Kerana apabila dia gila penyakit gila tak makan rumput dengan sendiri, tubuh dia akan menyusut, kurus. Kurang dagingnya. Dan yang berkudis, penyakit kulit, berkudis ke atau kurap ke, apa-apalah nama sekarang ni, penyakit kuku dan sebagainya kan, yang kena pada tubuh dia tu. Jika sedikit sekalipun, sikit sekalipun kudis ataupun kurap ataupun penyakit atas tubuh dia sekalipun, itu menjejaskan. Kerana alasannya, ilahnya kerana binasa dagingnya. Yang baharu beranak, kerana jahat dagingnya. Dagingnya tak elok. Bahasanya jahat dagingnya, maksudnya tak elok. Dan yang sangat kurus. Siapa dia baru beranak? Lembu baru beranak? Lembu baru beranak. Bukan anak hak beranak tu. Lagu mana tu? Dan yang baru beranak kerana jahat dagingnya. Lembu baru beranak. Ibu ke anak? Dia tak jelas. Perlu pada penjelasan tu.
Betul. Anak tak cukup umur lagi, ibu tu lah. Lepas dia. Puncak lah tak. Pucak. Kerana jahat daging, dia kata. Dagingnya tak elok. Wallahu alam. Agak-agaknya patai berapa hari Kalau orang 40 hari pantai tak? Kalau lembu ni berapa hari kita nak pergi pantai nak suruh Stabil balik daging dia. nak suruh stabil balik daging dia. Ni kena pergi kaji dengan pejabat hayawan apa. Kena tanya pakar dia. Tak mak kena pergi tanya pejabat veterinary kata dah lagi tak pekah hamba jumpa. Maknanya daging yang lepas beranak ni tak apa comel. Jadi kita kena tanya tabib veterinary. Berapa lama kita nak pergi pantai dia? Sudah tu soalan tu. Tak. Sekurang-kurangnya orang panggil ada satu kajian sikit. Makan nasi sup asal Boleh singkat saya dulu trainer. Boleh jadi dia orang ni ada apa dia? Adalah dia punya maklumat wallahu alam. Kerja dia tu. Baik. Saja orang panggil biar ceria kita punya perbincangan tu. Sedap juga tu boleh hanya buat maklumat kita. Pasal dia kata tak boleh. Apa alasan tak boleh? Ada kajian dia kan tu. Maknanya berapa lama? Mana kalau lembu tu beranak lepas raya puasa, ada 2 bulan lagi. Boleh ke tak boleh dah? Habis pantai ke tidak? Baharu dia tu selama mana baharu dia baru beranak? Tempoh. Okey. Dan yang sangat kurus. Tadi kerana tak makan ni sangat kurus. Tu tak molek juga. Tak. Dan yang sangat kurus. Dan yang buta sebelah. Buta sebelah tu bersyarat yang nyata butanya. Tak, jelas buta. Kalau rabun tak apa. Yang jelas buta dia memang buta. Buta sebelah, mata dia punah sebelah daripada asal. Ataupun punah kerana cocok. Buta sebelah. Nyata buta dia. Dan yang buta keduanya, lebih-lebih lagi lah. Buta satu pun tak boleh. Buta kedua-dua pun lagi tak boleh. Dan yang nyata sakitnya memang sakit. Kita nampak moyong. Memang sakit. Moyong ni. Moyong. Dan yang sangat tempang. Kecok. Tak. Dia juluh lubang aku kerana. Tempang. Kecok lah terpanggil dah. Jalan. Sengit sebelah. Jika hasil tempangnya sebab dibaringkan dia. Sekalipun hak tempang asal tu memang tak boleh. Sekalipun sebab dibaringkan kerana hendak sembelih atau umpamanya sekalipun. Duduk tengah pisah tu. Tak. Tiba-tiba terlepas. Tak. Kita tijak kaki dia. Tijak kaki dia tak. Bangun kecah-kecah. Tak boleh juga. Sebab dia kira masuk dalam tempang juga. Sekalipun kerana kita perebah nak sembelih tu. Dan tiada memadai yang bunting. Ini termasuk. Persoalan yang Datuk kemukakan tadi. Masuk dalam ni. Masuk dalam aib juga bunting seperti barang yang tersebut di dalam majmuk. Majmuk tersebut bunting tak boleh. Ialah yang muktamadnya tak boleh masuk. Bunting ni masuk muktamad. Kurang dagingnya tu alasan dia. Ilah dianya kerana kurang dagingnya. Khilaf bagi Ibn Rifa'ah. Tapi Ibn Rifa'ah kata tak apa. Majmuk kata tak boleh. Dia muktamad. Dalam majmuk kata tak boleh. Tapi Ibn Rifa'ah kata tak apa. Dia kata kerana dipadakan dengan yang bunting. Boleh. Bunting. Ulasan kepada semua yang dia sebut tadi, aib-aib, kecacatan tadi, maka segala aib ini tiada memadai pada udhiyah. Masuk on belah. Busuk 16. Muka surat 281. Ini boleh.
dalam kitab. Muka surat 28. Ikhtalafa ulama fi jawaz at-tadhiya bil hamil. 285. Tak ni. Masalah hamil ni binatang hayawan yang ngandung. Dalam kitab Fiqh Syafi'i kata tak boleh. Dalam kitab kita ni pun bunting. Jadi kalau orang dah beli dah lembu, tiba-tiba lembu dia mengandung. Nah, nyagi tambah dekat-dekat dua ekor tu. Nah, mengandung. Jadi macam mana kita nak buat? Maka dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ni, menariklah kitab ni, dia kata ikhtalafal ulama fi jawazi tadhiyati bil hamil min bahimatil an'am. Ulama berbeza pandangan tentang hayawan yang hamil, binatang yang mengandung. Fa zahabal jumhur, majoriti ulama, ila jawazi tadhiyati biha. Majoriti ulama kata harus. Walam yazkurul hamla fi uyubil udhiyah. Dalam mazhab lain dia mereka tak sebut bahawa hamil itu termasuk dalam aib, binatang yang dikira aib dalam kurban ini, sehingga boleh menghalang dia ataupun menjadikan dia itu tidak sah. Wa khalafa Syafi'iyyah tu. Dalam kata kita ni tak salah. Pasal itulah bagian lah. Kita perlu jelas. Kalau tidak dia jadi macam isu cabut rupu atas kubur. Jadi bila sebut satu ya pandangan, sedangkan benda tu dah jadi satu umumul balwa, makna satu isu yang tak ada orang pergi kubur kecuali cabut lah kau. Mungkin nak mari tahun depan pula ni. Kalau tak cabut tahun ni, jadi pokok dah itu tu. Apa jadi. Maka tengok, bila kita kata dalam Fiqh Syafi'i kata, tengok dalam Hasyiah Al-Bujairimi, Ustaz Mak sebut tadi Hasyiah Bujairimi, Bajuri. Bujairimi kata wal hamil la tujzi wa huwa al-mu'tamad yani fil mazhab. Tujuannya illah dia kerana lembu hak mengandung ni yang kurang dia punya daging dia. Tapi dalam bab zakat kira penuh kan. Maka sebab dia kata zakat tu kita nak pergi kepada nasl, kepada pembiakan. Hak ni kita nak makan daging. Namun begitu dalam majoriti ulama sebagian dalam kitab ni Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, cuba kak tengok dia punya gambar dah macam ni. Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ni bagus. Kitab ni cuba baca. Apa dia ibarat dia kata. Itu. Walam yadhkur jumhur fuqaha al-hamlu aiban fil udhiyati khilafan lisyafi'iyah haitsu sarrahu bi'adami ijza'iha fil udhiyah li'anna al-hamla yufsidu al-jawf wa yasiru al-lahmu radi'an. Itu pandangan Syafi'iyah. Maknanya kita boleh buat kesimpulan di sini, majoriti ulamanya tidak menghalang. Jadi alhamdulillah kalau kita nak kata lembu hok mengandung jadi kurang daging, macam tadi jugalah. Lembu lepas beranak tu dia kata dagingnya kurang baik. Maka kita kena rujuk kepada tabib veterinary. Setara mana kurang dan berapa hari dia nak pulih balik. Mana kalau orang ni ada waktu berpantang dia, tak 40 hari makan ikan kering contohnya. Jadi lembu ni berapa hari kita nak beri? Nak beri dia pantai berapa hari supaya daging dia pulih balik untuk kita korbankan. Kalau sebulan ke berapa hari kita bagi, lepas dia beranak tu kita beri. Sebab dia beranak pun dia tak ada duk tuku apa lembu ni. Dia biasa-biasa gitulah. Cuma fuqaha kita tu adalah alasan dia sana ni. Jadi kitanya pegang dengan majoriti, pandangan majoriti ulama. Pasal itulah dalam nota dia kata wal hamil la tujzi wal rajih dia kata annal hamil baitan lan tujzi fil udhiyah idza lam yakun biha mani'un akhar. Mana kalau tak ada hak lain, aib lain, kalau setakat kerana dia ngandung je, kita kata boleh, wallahu alam. Jadi terpulanglah. Cuma kalau ada lembu lain boleh tukar, lebih baiklah. Keluar daripada duk khilaf. Cuma timbul lagi tadi yang terpotong kaki ni, ramai juga orang duk tanya ni, ya? Dia kata kalau lembu ni dalam kitab Al-Majmu' Lin-Nawawi, menarik ni. Tuan-tuan baca dalam Al-Majmu' Lin-Nawawi, syarah pada Muhazzaq ni. Imam Nawawi ni banyak juga dia detail-detailkan di sini dalam huraian dia kepada mazahibul ulama.
mazhab-mazhab ulama dalam masalah ini. Cuma sebelum kita pergi kepada kitab Al-Majmu', kita habiskan dulu bacaan kita kepada masalah-masalah kecacatan tu sebelum kita pergi ke niat. Jadi maka segala aib ini tidak memadai pada udhiyah selama tiada ia bernazar. Semua aib-aib yang disebut tadi tak boleh untuk dijadikan udhiyah dan korban. Apabila selama tiada ia bernazar. Kalau nazar lain ceritanya. Dengan binatang yang sudah ada aibnya. Maka jika berkata ia bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan kambing ini, atau ini udhiyah, atau aku jadikan kambing ini udhiyah, padahal buta, sakit atau barang sebagainya. Dia nazar, tiba-tiba binatang yang dia nazarkan, yang dia isyaratkan untuk dinazarkan itu ada keaiban, seumpama buta, sakit atau apa-apa aib yang kita sebut tadi. Bagaimana implikasinya daripada segala aib yang tersebut? Atau yang belum sampai umurnya, nascaya memadalah ia dan wajib disembelihkan dia. Mana boleh, sebab dia dah nazar. Dan memadai diperbuat udhiyah dengan yang tiada bertanduk. Wajib disembelihkan habis itu. Mana ni cacat sikit ni, cacat yang tidak menghalang. Baca jelas. Ni masuk dalam kecacatan yang tidak menghalang pula. Pengecualian daripada kecacatan yang besar tadi. Dan memadai diperbuat udhiyah dengan yang tiada bertanduk. Ni boleh. Dan yang patahnya, asal tak ada atau patah. Dan yang terbelah telinganya, bukan terpotong, tak diterpotong. Ini terbelah sahaja. Dan yang tebuk telinga, jika tiada hilang sesuatu daripadanya. Belum ni kan banyak lembu import ni. Telinga kena kacik. Cerita tu. Masuk dalam itu. Telinga kacik. Dan yang tiada berekor asalnya, bukan hak kerak tadi, tiada berekor, dan tiada berambing susunya, tak ada labu susu. Dan yang tiada bergigi, dan yang patah setengah daripada giginya. Mana lembu ni kalau tua dia cabut gigi porel. Boleh jadi makan salah mama batu ke kana. Dan yang tiada zakarnya. Boleh berlaku. Kerana tiada dimakan akan dia. Tak makan juga. Kalau makan kan. Kalau tempat-tempatnya dengan makan. Dia buat itu. Soho pula kedasu. Kedasu. Lagu mana? Lagu mana? Adakah mencacatkan juga? Pasal tu kadang-kadang bila kita bicara dalam ba'illah, sebab gini kerana kurang daging, sebab gini kerana gini. Pasal kita kena tengok juga sini dia kata boleh hak tak ada zakat kerana zakat tidak dimakan. Dan tapi kalau timbul soalan ni, kalau ada restoran zakar lembu ni, maknanya sudah ada harga dia tu. Lagu mana cerita? Jadi pasal itulah kita kata masalah aib tu masalah nisbi. Dah kata orang lain ni subjektif. Maknanya benda tu boleh berubah lah, tengok kepada keadaan. Wallahu a'lam. Dan yang dikhasikan 2 bijinya. Tadi tak ada, ni khasi. Kerana bertambah lagi. Khasi itu buah. Ya ikat. Kasi. Orang Kelantan kata kasih. Bahasa bukunya kasih ni kasih. apa? Kasih juga. Cerita sikit kasih. Lagu mana kasih? Serah pada orang yang lebih berpengalaman tahu tentang kasih ni bagaimana. Ada orang kata dia ikat batu sini. Ataupun dia dengan kita beko katuk. Lagu mana? Ya tak naik zakat nak. Dia potong lah dia ni. Dia kampung kata. Naik deposit zakat dia. Jadi
Jadi dia cara makan kan? Kita sama pengalaman orang dengan cerita lagu. Orang kata kasih itu lagu mak. Udah. Ya. Jadi kasih ni di antara sebab tuai lembu tu ataupun pengembalan lembu. Kasih dia tu untuk menggemukkan dia lah, untuk subur dia, kesuburan tumbuh sara dia tu. Mandukkan dia. Sebab apabila dikasihkan dia tidak memerlukan lagi pasangan. Tidak memerlukan pasangan menyebabkan dia hanya makan. Tidak. Kalau dia cari pasangan ni mungkin dia cari pasangan yang banyak menyebabkan dia tu korup. Itulah antara alasan dia. Tak apa dikasihkan kerana menghilangkan dia sebab untuk menambahkan daging. Itu ada alasan dia. Ialah dia buah. Dia bubus itu. Bijinya kerana bertambah dagingnya. Kerana bertambah daging dia. Hanya nak buah saja-saja, itu tak berlaku lah. Kalau berlaku juga masuk dalam aib juga lah. Nampaknya. Tambih satu peringatan, harus dikhasikan binatang yang dimakan pada ketika kecilnya. Nah, ini tambahan pada hukum kita udhiyah, masuk pada hukum khasi itu sendiri. Nah, khasi itu kata di syekh kita ni, boleh harus binatang yang kita makan dagingnya. Nah, umpama lembu, ubah dan sebagainya kan. Tapi dan haram dikhasikan binatang yang tiada dimakankan dia. Umpama kita pergi kucing ke, tak boleh. Ada orang pergi kucing, kasih ke kucing tu. Sebab apa dia tak seri beranak? Tak seri beranak sebab akan banyak kucing dalam rumah, serabut juga dia kata. Dia kasih, haram, tak boleh. Dikhasikan binatang hanya binatang yang boleh dimakan. Itu tambahan pada hukum udhiyah. Sebenarnya selingan lah. Mau tanya Pak Kucing tu. Kata jelas. Tak mak sebut dah kucing tu. Jelas ke amal ke dia tanya mana? Boleh ke tak? Tu dia kata haram jelas sini. Pasal dia kata sibuk. Kan. Nak membahas sibuk dengan beranak. Kalau ikut dalam kitab ni kata tak boleh lah. Nah, haram dia kata. Binatang yang tidak boleh dimakan daging. Baca-baca penjelasan daripada mufti wilayah. Pasal sebut dah. Hukum memandulkan kucing. Ada sedikit daripada kita akan baca daripada Al-Kahfi Al-Fatawa soalan 313 3 Julai 2016 lagi Ramadan 1437 Hijrah. Salam tuan. Kita baca soalan lah. Nah, ingin memohon penjelasan tentang hukum memandulkan kasih kucing peliharaan kerana sekarang saya memiliki 6 ekor kucing. Ada yang berkata harus, tapi ada juga yang kata haram. Saya keliru, mohon penjelasan Tuan Mufti agar saya tidak membuat keputusan yang salah dan berdosa. Jawapan. Hukum memandulkan haiwan yang tidak dimakan ialah haram dalam mazhab Syafi'i. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhazzab. Qala al-Baghawi wal-Rafi'i la yajuzu khasa' hayawan la yu'kalu la fi sigharihi wa la fi kibarihi. Qala ويجوز خصاء المأكول في صغره لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ولا يجوز في كبره ووجه قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالى إخبارا عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. Maksudnya telah berkata Al-Baghawi dan Ar-Rafi'i bahawa tidak boleh memandulkan binatang yang tidak dimakan sama ada semasa kecil atau
semasa dewasa. Mereka juga berkata bahawa harus memandulkan binatang yang boleh dimakan ketika kecilnya kerana untuk mendapatkan daging yang bagus, tetapi tidak boleh ketika dewasanya. Sudut pandangan kedua-dua syekh ini sebenarnya terangkum dalam keumuman firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikhbarkan perihal hasutan syaitan. Aku akan menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Surah An-Nisa. Kemudian dikhaskan khitan haiwan dan menanda badan menggunakan besi panas dan seumpama keduanya, maka yang berbaki termasuk dalam perbuatan terkutuk dan larangan. Sebaiknya kami mencadangkan agar dilepaskan sahaja kucing-kucing yang tidak diperlukan ke kawasan yang sesuai, tidak memudaratkan manusia dan kucing tersebut, dan diiklankan untuk diberi kepada orang lain. Itu lebih baik keluar daripada khilaf. Habis dah. Habis. Wallahu a'lam. Tak masalah. Jadi siapa itu masalah kasih kucing. Habis bagi kita. Bahayawan. Niat masuk pada niat. Ni kita berhenti sekat. Jadi sekarang ni kita buka kepada perbincangan. Kalau ada apa-apa silakan. Ustaz Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Bahagia Datuk, Ustaz Mak dan seterusnya kepada sahabat-sahabat semua. Jadi ana paginya nak kongsi mungkin hal lepas dah lah mengenai dengan binatang-binatang yang sah dibuat kurban tu. Jadi ana tengok dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wadillah tu, di kata sepakat ulama mengatakan bahawa tak sah buat kurban kecuali daripada na'am saja, min bahimatil an'am saja. Jadi pada minggu lepas rasanya ada ditimbul mengenai dengan rusa. Rusa baru ni. Mengenai dengan rusa baru ni. Jadi dalam kitab tu ada sebut, dia kata fala yujzi, dia kata jadi tak boleh selain daripada na'am ni, bahimatil an'am ni. Bicara itu kalau rozanya sudah dipelihara. Sudah. Jadi contohnya bakar wahsy, dia kata lembu liar, lembu hutan, termasuk az-zibat dia. Zibat tidak usah ni. Usah. Jadi itu dia kata ya. Usah kau kerja gitu. Jadi itu dari segi binatang kurban lah. Maknanya kita duk buat lah ni, masyarakat Islam duk buat setakat kambing beri tu macam apa? Betul lah. Lepas tu salah lagi dari segi afdal pun dibincang dalam kitab tu. Dari segi binatang mana dulu keutamaannya, lembu dulu, kota dulu ke atau sebagainya. Jadi dalam hal afdal binatang ni hak mana hak utama bagi para ulama, kalau melihat kepada mazhab Malikiyah, ashab Malikiyah, dia mula dengan ad-dha'nu dulu. Utamanya ad-dha'nu biri dulu. Lepas tu baru bakar, baru unta. Pasal apa? Pasal nazaran li tayyibil laham dia. Pasal daging sedap. Jadi mana dia memandai kepada daging biri itu sedap. Jilid salis. Salis, juz salis. Dia pun bawa satu hadis Nabi itulah, amalan Nabi itu, wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini akranaini. Jadi berdasar kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ni lah. Jadi ashabu Malikiyah memilih hak utamanya bagi dulu. Lepas tu
hak Syafi'iyah pula dengan Hanabilah. Jadi tentulah Hafsah dululah. Ibil dulu, Waqar, Dad, lepas tu baru Ma'z. Jadi ini berdasar kepada likasratil lahm. Pasal banyak daging. Dan bila banyak daging tu dia boleh beri banyak orang. Orang miskin, terutama sekali kepada orang miskin. Dan tengok Hanafiyah pula. Dia kata tengok hak mana banyak daging. Al-aksar lahman huwal afdal. Jadi daging yang lebih banyak itulah hal lebih afdal. Jadi itu dari segi binatang-binatang pilihan yang menjadi keutamaan untuk buat korban, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Lepas tu selagi-nya ada tengok juga dalam kitab Mu'tamad tu. Dalam kitab Mu'tamad tu lah ni timbul masalah korban di luar negara ke apa kan. Jadi terlalu minat untuk keluar negara, tapi dalam kitab tu ada sebut tempat korbannya dia sebut daerah tempat tinggal orang yang berkorban tu. Daerah tempat tinggal orang yang berkorban ataupun tempat berjalan rijal yang musafir mana-mana. Dia gaya mana, tempat dia gaya mana. Ya. Tapi anak ambil ringkas ke sebelah. Simpulah tu. Jadi sebab lah ni orang camping keluar kawasan. Keluar. Boleh diperjelas. Boleh lah. Cuma dari segi pembagian daging ada orang tanya mengenai daging nak hantar keluar negara tu lah mana boleh ke tak. Jadi ada anak terbaca juga pendapat ulama mengatakan hak gia orang kaya tu boleh hantar. Hak gia kaya boleh hantar. Hak gia miskin kena bagi tempat di mana kita melaksanakan ibadat kurban. Wallahu a'lam. Ada tambahan salah? Tak payah. Siapa nak ada uraya ke tambahan penjelasan, dipersilakan. Kita nama dia muzakarah kan. Bincang-bincang. Ni apa? Baiklah para ahli-ahli liqa kita sekalian, muslimin dan juga muslimat. Alhamdulillah perbincangan kita hari ini secara ringkas-ringkas lah. Kalau kita panjang tak habis pula kita ni. Nah, mudah-mudahan kita sempat khatam. Ada lagi 1 CD atau 2 CD untuk tamatkan perbincangan tentang udhiyah ataupun kurban ini. Cuma kita boleh simpulkan di sini, alhamdulillah ini binatang yang pengiraan umurnya kalau unta mesti genap 5 tahun. Itu bahasa kita lama kata 5 tahun masuk 6, maknanya sudah cukup 5 tahun umur dia. Sudah happy birthday dah dia. Tak tahu yang 5 tahun tu, masuk yang ke-6 tu barulah boleh korban. Lembu, kerbau sama 2 tahun, genap masuk tahun yang ketiga. Kambing 2 tahun. Walaupun kambing ni spesies dia lebih kurang dengan biri, tapi biri itu dia kira satu mazhab lain. Biri kibas 1 tahun. Atau telah bersalin 2 gigi di hadapannya. Siapa dia biasa duduk gigi duduk songe mulut kambing. Kalau kita buka kebek dia punya mulut dia tu, nampak ada gigi 2 besar. Ada video yang ana share gitu. Orang Arab tunjuk comel. Mana kita kena perhatilah, kita pergi kobek tengok. Ni cukup umur dah, walaupun tak cukup setahun, tapi dia hop salin cepat kan. Itu dari segi umur kita, alhamdulillah. Kemudian kesimpulan kita jantina. Mana binatang-binatang yang boleh dibuat korban ni tak kira jantina, jantan, betina, kunsa. Hak pondai pun boleh juga. Jadi dalam bab ni lah, dalam bab kita nak korban ni. Cuma baik syarat-syarat dia tadi kita dah sebut, Ustaz Mak dah baca tadi, syaratnya tidak ada aib cacat pada binatang tersebut yang mengurangkan sesuatu yang boleh dimakan daripadanya kecuali batu. Khasi itu maknanya kasih. Orang Melayu kata kasih tak? Kasih ni walaupun hilang batu tu orang makan. Ada orang jual nah, tak? Batu goreng. Cuma ulama kata kenapa kasih dibenarkan? Kan? Kenapa kasih dibenarkan? Termasuk dalam sedikit kecacatan.
yang tidak mengurangkan. Tengok di akhir tadi kita kata tidak dimakan, dikasih 2 biji zakarnya kerana boleh bertambah dagingnya. Mana walaupun hilang 2 biji tu siapa ke setengah kilo agak-agak. Tak apa dah. Tapi kita boleh takwid, boleh ganti dengan daging lain itu jadi gemuk, jadi besar. Itu maka tidak boleh, tidak jadi masalah. Kambing kasih ni. Jadi tidak memadai korban daripada binatang yang ini. Dalam senarai Fiqh Syafi'i ini panjang. Tidak memadai korban yang tidak mempunyai telinga atau terpotong telinganya. Tapi kalau telinga terbelah, tengok dalam kecacatan sedikit tu, memadai korban dengan binatang yang tidak bertanduk atau patah tanduknya atau terbelah telinga atau yang ditebuk telinganya. Jadi anda sebut tadi telinga hok kena tebuk ni macam lembu-lembu import ni. Kan? Tidak dia kacik telinga. Ni berubah situ. Orang, tak sah ni. Ada lagi tak kita kata tidak jadi masalah. Sembelihlah. Jadi telinga hok tebuk boleh. Terpotong ekornya habisnya kerak. Itu juga itu termasuk dalam kecacatan sebab kurang daging sikit. Terpotong lidahnya. Ni kalau ni tak hidup dah rasa ni. Kau orang terpotong lidah dia putus. Gila yang tak mau makan. Ada juga lembu gila. Kita dengar anjing gila ya, ada kekah orang kat tak. Lembu gila ni dia tak siap makan. Kalau lembu tak siap makan tu lembu gila. Tapi kalau setakat kita beli 2 hari dia tak lalu makan, mungkin sebab dia perpisah kawan, itu tak ada masalah. Insya-Allah taala. Berkudis walaupun sedikit kerana merosakkan dagingnya. Tapi kalau kita baru beli, patut ada kudi. Lembu gemuk gede pun, itu tak ada masalah. Jadi ilah tu tak sampai situ. Baru beranak kerana dagingnya kurang baik. Jadi kita dah bincang tadi, ini kena rujuk kepada tabib veterinary. Kita nak tahu berapa hari berpantangnya lembu ni. Unta ni pantai berapa hari sehingga dagingnya pulih semula. Insya-Allah Ustaz Mak kata dia akan tanya. Al-arja' ni sangat kurus. Tak kurus mana? Habis kampung dia pergi cari siasat. Berapa harga korban di sini? Ada orang kata ada 600, ada 700. Sekali dia jumpa harga 300. Jawab aja, lembu kurus lah jumpa. Lepas maya raya duk tunggu ajak kawan. Dia puk ke rumah saya, makan sup tulang. Nak makan daging tak ada. Jadi kalau selalu kurus, yang sehingga sampai tak ada daging, ini pun tak boleh korban juga. Yang kedua, yang berapa dah tu? Buta sebelah matanya yang nyata. Atau buta kedua belah matanya. Nanti buta awal lah. Tapi kalau kita turun kereta, orang panggil dia rebah, lepas tu cocok mata dia buta untuk hari tu ya, itu tidak jadi halangan. Jadi kita kena betul, kita kena berjelas lah sini. Mana buta asal, a'ma, asal lagi. Tapi zaman kita ini, kalau kita nak kira, memang dia buta, tapi dia makan dalam orang ni, lembu hok pera ni. Orang suap mulut dah makan dia tu. Adakah buta itu satu keaiban tersendiri ataupun buta yang menyebabkan dia tak boleh makan? Ini perlu juga kepada ilah, ni perlu juga kepada penelitian. Nyata sakitnya, uzur benar dia tu. Duk beringah ya ada. Kalau musim kawit ni mana kalau lagi cocok hidup tu masalah lembu ni. Sangat tempang. Tempang ni orang kata kecok, jalan ngongek-ngongek 3 selendar. Walaupun berlakunya disebabkan oleh tindakan untuk membaringkannya bagi sembelih atau lainnya, kita kata hak ni perlulah juga diperbincangkan. Kadang-kadang waktu lori itu dia lompat tu terbalik masa tu. Adakah tempang itu sudah dikira tempang baru? Jadi kita kena tengok tempang ini tempang asal tempang baru. Sebabnya para ulamanya dia nak kepada kecacatan yang kalau orang tengok lembu ni dia panggil tidak sempurna. Sebab kita korban, nama dia buat ibadat korban. Bila kita nak serahkan satu nyawa lillahi ta'ala, kerana Allah Azza wa Jalla, kita perlu yang komplit, yang comel. Kan? Tapi lembu ni rebah saat ni baru. Adakah kita nak tukar lembu lain? Ini juga perlu diperbahaskan. Yang seterusnya bunting hamil, mengikut dalam kitab Al-Majmu' dia kata binatang korban daripada bunting tidak boleh. Tapi Ibnu Ar-Rif'ah untuk para muzakarah kita ni, dalam kajian yang ana teliti waktu buat tesis risalah master dulu, ana kaji sebuah kitab nama dia Al-Matlabul Ali fi Syarhi Wasitil Imam Al-Ghazali.
Ibnu Rif'ah dia syarah kitab Al-Wasit Al-Ghazali makhtutah saja 35 jilid. 35 jilid Ibnu Rif'ah, sehingga dikatakan Ibnu Rif'ah ni thalisus syaikhain, dua syekh mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, awal thalith Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ni mati pada tahun 710 rahimahullah taala. Mana dia lepas pada dua imam satulah Rafi'i, lepas tu mari. Kan Rafi'i kitab dia Al-Aziz. Mari Imam Nawawi dia ringkaskan Al-Aziz kepada Raudah. Itu ulama dulu dia main, oh ni panjang, oh ni perengkah, oh ni perengkah, oh ni sarah. Oh ni sarah, oh ni buat hawashi. Itu dipanggil para ulama kita lengkap melengkapi. Hak panjang berdoa, orang tak baca, pendek. Imam Ghazali sendiri berapa kitab dia ada? Kitab fiqh Syafi'i. Orang maaf, Imam Ghazali. Orang kita ni masyhur bila sebut Imam Ghazali duk nampak ihya. Fiqh dia nama dia Al-Basit. Al-Basit. Basit maknanya luah berdoa. Dia kata ya orang tak baca luah sangat ni, dia tukar kepada Al-Wasit. Al-Wasit mana pertengahan. Pertengahan apa 2 jilid lagi. Kemudian mari pula orang tak baca lagi Wasit, dia tukar kepada Al-Wajiz. Ringkas. Oh, tak ada lagi. Al-Mukhtasar. Mukhtasar tu orang panggil ringkas berdoa. So itu kerja imam. Betul mari orang lain pula ni syarah pula. Syarah. Jadi tengok Al-Imam Al-Rafi'i, tengok dia kita. Kitab tu Asy-Syarhul Aziz tu. Oh, ambil cabik. Asy-Syarhul Kabir tu. Ini untuk kita musyawarah dalam maktabah ni, tengok kita. Berapa jilid tu? Cuba tengok kita. Ni. Al-Aziz Syarhul Wajiz. Imam Rafi'i syarah kitab ni Al-Wajiz, dia tulis nama Al-Aziz. Mari pula Imam Nawawi ringkas kepada Al-Aziz kepada Raudah. Mana kita Raudah? Kada tempat lain. Baiklah para jemaah, tak apalah. Nanti kita minggu-minggu lain kita cuba kitab yang berkaitan, kita cuba orang panggil buat topik kitab supaya kita boleh tengok Isra betapa orang panggil kayanya ilmu Islam itu sendiri. Baik. Ibnu Rif'ah dia mempunyai pandangan sendiri memadai korban daripada binatang yang bunting. Kita kata hadza qaul fil mazhab, ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, wa huwa muwafiqun li jumhuril ulama, bertepatan dengan pandangan jumhur ulama. Sebab itulah kalau orang tanya ana kata boleh al-hamil berdasarkan kepada majoriti ulama yang tidak meletakkan hamil sebagai aib. Yang kedua, pandangan dalam fiqh mazhab Syafi'i pun ada yang menyebut sedemikian. Baiklah para jemaah sekalian, korban-korban yang cacat tadi, binatang cacat kalau nak jadi korban macam mana? Ini helah ni. Ni sahabat kita ni. Ustaz Ayub ni dia pakar bahagian korban ni, kita kena ingat. Contohnya orang ni dia kata saya ni tak ada kambing air dah, sekon ni ada. Nak macam mana? Tapi nak korban boleh ke tidak? Jawab dia, kita pergi kepada apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' ni. Dia kata kalau andai kata ni orang ni nak korban, lepas tu lembu dia tak ada banyak kan, tidak ada yang, tak ada orang lain lah. Nah ni maka dia pergi tunjuk. Dia tunjuk ni. La tujzi saja ni. Al-khamisata asyar, masalah yang ke-15 dalam majmu', iza nazara tadhiyah bihayawan muayyan fihi aibun yamna al-ja' lazimahu. Ni korban binatang cacat. Kecacatan haiwan tidaklah memadai dibuat korban melainkan jika dinazarkan. Maknanya kambing dia ni jalan ngongek-ngongek, kaki orang panggil 3 selendar. Dia kata wallahi alayya, wajib aku nak korban. Ni jadi juga. Walaupun dia cacat, sebab dia bernazar. Ini salah satu daripada hilah. Hilah dia panggil hilah fiqhiyah. Bagaimana binatang yang tak cukup syarat nak suruh boleh. Wallahu a'lam. Tunjuk. Baiklah para jemaah sekalian, akhir sekali binatang kasih, binatang patah tanduk sebagainya tidak menjadi masalah sebagaimana telah disebut oleh Syekh An-Nawawi. Dia kata juz'i al-mawju' wal khasi. Mawju' tu hok kena ikat tadi kata. Al-khasi ni hok tak ada batu, kasih tu. Jadi dua-dua tu harus berlaku.
Tidak jadi masalah. Ada tuji allati la qarna laha. Binatang hok tak ada tanduk. Maksur, hok patah tanduk, semua beres belaka. Tak ada masalah. Cuma telinga masalah telinga tadi, kalau tebuk tak apa, cari tak apa, tapi kalau hilang telinga tidak boleh. Wallahu alam. Itu jelah yang dapat kita bincang-bincangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kalau ada Ustaz Mak nak simpulkan, dipersilakan. Sebagai pembaca dia simpul. Jadi secara rekahnya hari ini kita membincangkan tentang syarat binatang yang nak disembelih dan juga syarat kesempurnaan binatang itu. Kerana binatang yang kita nak korbankan itu untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah kita akan mencari yang sesempurna bolehlah. Jadi itu saja. InsyaAllah minggu depan kita akan cara buat niat pula. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasihlah kepada para asatizah yang telah bersama dalam liqa kita ini, dan terima kasih kepada Ustaz Haji Abdul Qadir kerana dia telah buat satu khulasah kepada perbincangan. Kan ada lagi nak tambah. Jadi insya-Allah pada siri yang akan datang agaknya para asatizah kita boleh baca-baca sikit. Kalau ada tambahan, ada penjelasan, kita israkkan, kita suburkan majlis muzakarah kita ni insya-Allah. Jadi untuk para pembaca yang duduk jauh-jauh, ada satu risalah yang saya tulis, nama dia Kurban, Fadilat Kurban, dan ada-adanya boleh ambil link dia dalam Facebook Abu Anas dan juga Facebook Pondok Sungai Durian untuk disebar-sebarkan ataupun melalui grup-grup WhatsApp yang kita telah letakkan link PDF risalah ini. Menarik ni. Tajuk dia Fadilat Kurban dan ada-adanya. Semoga ada manfaat. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.